Baik, kita kembali bersama dalam segmen Sihat Minda dan sekarang tibalah masanya untuk kita menemui tetamu undangan kita pagi ini Yang Mulia Puan Hana Nakibah binti Aladin, seorang psikologis ya bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabar Puan pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Gembira rasanya dapat bersama dengan Puan Hana ataupun lebih selesa dipanggil Puan Nakibah ni. Hana. Puan Hana ya. Hana. Jadi Puan Hana, apa kabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Sehat ya. Dan ribuan terima kasih daripada kami. Sampai pagi ingin mengucapkan ya kepada Puan Hana sendiri yang telah pun berkesudian bersama kita pagi ini dalam segmen Sihat Minda ya. Tajuk yang menarik juga diketengahkan pagi ini Puan Hana ya. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Mengubah naratif dan mulakan perbualan mengenainya ya. Jadi memanglah apabila kita ni menyentuh saja mengenai dengan tajuk ini, ianya sangat tabu ya untuk diperkatakan, iaitu mengenai dengan bunuh diri. Jadi sesuatu yang kata orang bila mendengarkan ada banyak unsur-unsur negatif ya mengenai dengan perkara tersebut. Jadi untuk memulakan wawancara kita ini Fifah ya, mungkin saya boleh tanyakan kepada Puan Hana terlebih dahulu ni mengenai dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini. Mungkin ada tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia untuk tahun ini, jika boleh dikongsikan apakah tema tersebut. Silakan Puan Hana. Okey, terlebih dahulu ingin saya merakamkan berbanyak terima kasih kepada pihak RTB dan Rampai Pagi untuk undangan kepada Kementerian Kesihatan bagi mengongsikan sedikit sebanyak tentang topik yang diberikan. Untuk menjawab soalan Tuan tadi, setiap tahun pada 10 September adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia atau lebih dikenali sebagai World Suicide Prevention Day. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia telah ditubuhkan pada tahun 2003 oleh Persatuan Antarabangsa untuk Pencegahan Bunuh Diri bersama-sama Perbadanan Kesihatan Sedunia, iaitu WHO. Dan pada 10 September setiap tahun bertujuan untuk menumpukan perhatian pada isu ini ya, mengurangkan stigma dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan organisasi swasta dan kerajaan serta orang ramai. Memberikan satu mesej yang menekankan bahawa gejala bunuh diri boleh dicegah. Tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia pada tahun ini adalah mengubah naratif tentang bunuh diri atau changing the narrative on suicide dengan seruan tindakan memulakan perbualan. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut, ada baiknya saya memberikan maksud gejala membunuh diri. Jadi gejala membunuh diri berarti menamatkan riwayat atau nyawa sendiri. Mungkin segelintir dari masyarakat melakukan yang sedemikian untuk lari daripada masalah peribadi atau sedang mengalami kecelaruan mental yang amat teruk. Jadi dari yang tadi ketahui, jika seseorang mempunyai kesihatan mental yang merosot atau mengalami kecelaruan mental yang berpanjangan serta tidak diurus dengan baik, seperti tidak mempunyai sistem sokongan yang baik, fikiran untuk menamatkan nyawa sendiri boleh timbul. Pemikiran mereka sudah bercelaru dan bagi mereka jawapan yang paling senang adalah untuk menamatkan riwayat hidup mereka sendiri. Jadi berhubung dengan tema untuk tahun ini, tani semua memainkan peranan penting dalam memberikan pertolongan kepada diri sendiri atau orang lain, terutama yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang sesetengah individu takut untuk memulakan perbualan tentang gejala ini. Kerana diorang takut akan trigger dan seterusnya menyebabkan mereka semakin ingin untuk membunuh diri. Tetapi sebenarnya kenyataan itu hanyalah mitos. Membuka perbualan tentang keinginan atau pemikiran untuk menamatkan nyawa sebenarnya boleh menolong untuk mencegah pencetusan gejala membunuh diri.
Dan juga mungkin Puan boleh juga jelaskan ya apa tanda-tanda awal gejala dan bagaimana cara untuk mengetahui seseorang itu ingin menamatkan nyawa ataupun membunuh diri. Kerana bunuh diri ataupun suicide adalah salah satu perkara yang susah untuk kita ni jangka kan, dan jangkakan untuk berlaku kepada seseorang ya. Mungkin Puan boleh jelaskan tanda-tanda awal gejala tersebut. Okey. Ada beberapa tanda yang orang mungkin ingin membunuh diri ini selalunya melihatkan. Tanda-tandanya ialah orang itu selalu menimbulkan topik berkaitan dengan menamatkan nyawa atau membunuh diri dalam perbualan seharian. Mungkin mereka mencari cara-cara untuk membunuh diri di dalam talian iaitu online. Selalu cakap tentang merasa tiada harapan atau tidak mempunyai sebab untuk hidup dan yang seumpamanya. Ada baiknya juga kalau kita ni peka dan mengambil tahu akan faktor-faktor risiko membunuh diri seperti dari segi biologi, seperti genetik, segi sosial seperti masalah kewangan atau penderaan, dan segi psikologikal seperti tahap coping skill mereka. Dengan mengetahui faktor-faktor risiko ini, Tani boleh tahu jika kawan atau keluarga Tani itu berisiko tinggi atau tidak. Jadi jika seseorang itu bercakap tentang ingin membunuh diri, Tani sebagai pendengar hendaklah mengambil serius tentang perkara itu. Ianya bukan saja amaran tapi juga antara cara diorang untuk meminta tolong. Baik ya. Jadi demikian tadi dikongsikan tanda-tanda awal gejala, bagaimana cara untuk kita ni mengetahui ya jika seseorang itu ingin menamatkan nyawa ataupun membunuh diri mereka ya. Jadi perkara ini kadang-kadang agak membimbangkan juga ya di kalangan kita ni, dan pastinya juga kadang-kadang apabila orang memperkatakan mengenai dengan membunuh diri ini diambil ringan ya ataupun dipikirkannya beribun dan juga sebagainya, walhal itu adalah perkara yang agak serius juga bagi diri individu tersebut ya. Mungkin itulah katanya ruang dan juga peluang terakhir ya untuk meluahkan perasaan di dada apakah tindakan beliau seterusnya ini adalah sesuatu yang baik dan juga sebagainya ya. Jadi kalau dapat berkongsi nih Puan ya, adakah tidak statistik ya mengenai dengan kadar bunuh diri di negara kita di negara kita di Brunei Darussalam jika dapat dikongsikan, dan bagaimanakah statusnya sehingga ke hari ini? Okay. Dari data yang dilaporkan kepada Pathology Department pada 2020 ada sebanyak 14 kes telah dilaporkan yang mana ianya telah meningkat dari 7 kes sejak 2019. 2019 7 kes ya. Okey. Jadi walau bagaimanapun 10 kes telah dilaporkan setiap tahun sejak 2021 ke 2023. Untuk pengetahuan juga, suicide rate yang dilaporkan ini adalah kematian secara violent sahaja, karena salah seperti menggantung diri, meracun diri dan lain-lain, dan tidak termasuk kematian seperti overdose. Jadi kerana jumlah kematian meningkat, kami telah membukakan talian harapan pada 2019 untuk menyenangkan warga Brunei untuk mendapatkan bantuan dari segi khidmat nasihat dengan segera untuk mencegah daripada kes bunuh diri untuk meningkat. Okey, baik, alhamdulillah ya. Demikian tadi kita dapatkan statistik mengenai dengan perkara tersebut ya. Mudah-mudahan timbul kesedaran di kalangan orang kita ni akan betapa pentingnya untuk kita ni terus menjaga kesihatan tubuh badan kita ni dan juga menjaga kesihatan mental, dan betapa sebenarnya masyarakat di sekeliling kita ni memainkan peranan yang sangat besar dan juga penting ya dalam sama-sama kita ni mengurangkan ya kadar ataupun pencegahan daripada membunuh diri ini ya. Ingin juga kita ketahui ni apa sebenarnya ni Puan ya faktor-faktor yang mendorong seseorang itu untuk membunuh diri. Ada banyak sebenarnya faktor-faktor yang boleh mendorong seseorang individu itu untuk membunuh diri. Di antara faktor yang boleh mendorong kepada gejala ini adalah masalah keluarga, masalah kewangan, gejala buli dan masalah kesihatan fizikal, apatah lagi mental. Contohnya pada zaman ini buli cyber adalah salah satu jenis gejala buli yang melibatkan banyak terganggunya emosi terhadap mangsa buli. Gejala buli cyber jarang akan nampak secara fizikal kerana kebanyakannya berlaku dalam talian, melalui alat peranti dan media sosial. Kesan kepada mangsa buli adalah seperti mengalami gangguan kesihatan mental di mana mungkin mereka sering menyendiri.
Mangsa buli termasuklah semua kategori jenis buli lebih cenderung untuk berfikiran atau berkeinginan untuk membunuh diri. Jika mereka tidak mempunyai sokongan sosial daripada orang sekeliling dan tidak mempunyai sistem sokongan yang berkualiti. Selain daripada itu, masalah lain seperti masalah keluarga atau kewangan juga adalah faktor yang signifikan yang menyebabkan gangguan emosi kepada seseorang dan boleh membawa kepada kecelaruan mental. Orang-orang yang mempunyai masalah sedemikian mungkin berasa bahawa masalah mereka ini dia dapat diselesaikan. Tidak ada jalan penyelesaiannya. Dan lebih cenderung untuk berfikir bahawa penyelesaian kepada semua masalah adalah dengan menamatkan hidup mereka. Menamatkan riwayat mereka, ya, luar biasa sekali, dan ini pasti sangat menyedihkan, ya, apatah lagi jika tidak ada orang di sekeliling untuk membantu mereka, ya. Rata-rata usia mereka yang membunuh diri ini di kalangan muda ataupun mereka yang berusia macam mana, Puan? Lebih cenderung kepada young adults lah. Dewasa lah, ya. Dewasa. Lebih cenderung untuk melakukan. Dan jadi Puan ada mengkongsikan, ya, beberapa faktor-faktor yang mendorong seseorang itu untuk membunuh diri. Di antaranya adalah cyberbully, bully cyber. Ya, yang mana itu adalah merupakan salah satu faktor ataupun penyebab, ya, apabila masyarakat kita ni kadang-kadangnya banyak fikir disebabkan bully, ya, bully cyber, ya, yang mana itu yang menunjukkan bahawa betapa pentingnya apabila kita ni berada di kawasan ataupun environment dengan orang-orang yang sangat positif, yang sentiasa menyokong kita ni untuk penjagaan kesihatan mental kita ni, ya. Jadi sebab itu kadang-kadangnya orang tua kita ni, ibu bapa kita ni katanya bisa-bisa memilih kawan. Betul. Ya, itu adalah merupakan salah satu sebabnya, ya. Dan juga Puan, ya, ingin juga kita mengetahui macam mana, bagaimana cara-cara untuk mengelakkan gejala bunuh diri, ya, ni Puan, silakan. Okey. Kadang-kadang ia agak meresahkan kalau ada kawan tani atau orang terdekat tani ada menunjukkan tanda-tanda awal yang mereka merasa lebih baik kalau mereka tidak hidup lagi. Dan selalunya tani jadi keliru apakah dibuat, terutama kalau sudah panik. Seperti yang saya terangkan tadi, mungkin terdapat sesetengah daripada kita ni indah akan berani untuk membuka perbualan tentang gejala bunuh diri ini kerana takut ianya akan mencetuskan idea kepada seseorang itu untuk benar-benar menamatkan nyawanya sendiri. Jadi ada satu kajian dibuat oleh Scribis dengan topiknya The Stigma of Suicidal Behavior mengatakan bahawa kebanyakan peserta kajian takut untuk berbual atau bercakap mengenai bunuh diri kepada kawan mereka kerana ditakuti orang yang struggling ini merasa ingin bunuh diri lagi atau mereka menjadi malu. Tetapi sebenarnya dengan adanya perbualan baik dan bermakna mengenai masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh seseorang itu, ianya boleh memberikan impak dan kesan yang baik kepada mereka. Kerana dengan membuka perbualan itu, ia menunjukkan atau memberi kesedaran kepada orang yang menghadapi kesulitan itu yang ada orang di luar sana memedulikan kesejahteraan mereka. Dan mereka bukan berseorangan. Jadi ada 5 langkah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini untuk mencegah dari berlakunya membunuh diri. Yang pertama ialah dengan berterus terang dan bertanya kepada orang itu akan keinginan atau fikiran mereka tentang menamatkan nyawa mereka. Seperti bertanya, adakah kamu berfikir untuk membunuh diri? Kerana kajian mengatakan bahawa bertanya soalan macam itu indahkan menambah kemungkinan untuk membunuh diri. Antara kebaikannya ialah membagi dorang ruang untuk mengongsikan kesulitan mereka dan berfikir lagi jika keputusan yang dibuat itu lurus atau indah. Yang kedua adalah memastikan mereka di dalam keadaan yang selamat. Maksudnya tiada benda di sekeliling mereka yang boleh mereka gunakan untuk mencederakan diri, termasuk ketika mereka bersendirian. Yang ketiga adalah berada di sana bersama dorang. Maksudnya Tani mencuba sedaya upaya untuk tidak meninggalkan mereka bersendirian jika mereka masih berfikiran untuk membunuh diri. Tani mendengar apa yang mereka cuba sampaikan sebab kemungkinan besar masalah itu yang sering bermain dalam fikiran dorang. Dan yang keempat, mendorong mereka untuk pergi ke klinik berdekatan dan mendapatkan bantuan profesional dari psikologis atau pakar psikiatris menolong dorang untuk hubungi talian kecemasan atau menghubungi ahli keluarga dan kawan yang dapat dipercayai. Yang kelima, mengekalkan hubungan mereka
selepas berlakunya krisis itu, seperti bertanya kabar sekali-sekala melalui SMS atau membuat perjumpaan dengan mereka untuk mencek keadaan mereka dari semasa ke semasa. Jadi pihak-pihak tertentu seperti pihak pengurusan di tempat kerja, pihak kepimpinan sekolah dan ahli-ahli kepimpinan masyarakat juga harus peka dan mengambil tahu tentang langkah-langkah pencegahan ini untuk memaksimalkan lagi impak dan bantuan dari pihak komuniti terhadap pencegahan gejala bunuh diri ini. Baiknya, itulah antara cara-cara untuk kita ni mengelakkan ya gejala bunuh diri, dan kita melihat ya daripada apa yang dikongsikan sebentar tadi, bagaimana orang di sekeliling sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting ya untuk sama-sama mendukung dan juga mendorong ya seseorang itu untuk bertindak lebih positif ya, dan mudah-mudahan seterusnya dapat meninggalkan ya gejala bunuh diri ini tadi ya. Sebenarnya ni Puan Hana ya, apakah ada laluan ataupun pathway dan siapakah yang patut dihubungi untuk mendapatkan bantuan di negara Brunei Darussalam ini, mungkin bagi individu-individu ini tadi? Okey. Jadi bagi seseorang yang ingin meminta pertolongan dari sokongan kesihatan mental, bolehlah terus pergi ke pusat kesihatan kerajaan berdekatan untuk meminta rujukan untuk berjumpa psikologis atau psikiatris. Doktor di pusat kesihatan berdekatan akan membuat penilaian dari segi fizikal dan mental dan akan merujuk kepada psikologis atau psikiatris jika perlu. Walau bagaimanapun, jika seseorang individu itu memerlukan pertolongan dengan segera, seperti mengalami krisis di mana mereka sering berfikiran untuk menamatkan hidup, adalah baiknya untuk terus membawa mereka untuk pergi ke bahagian kecemasan dan kemalangan di hospital terdekat atau memanggil ambulans. Pihak Kementerian Kesihatan juga ada menyediakan talian bantuan khidmat nasihat kesihatan mental, iaitu talian harapan, di mana orang ramai boleh mendial 145 untuk menerima bantuan dan khidmat nasihat secara percuma dan segera. Talian ini beroperasi selama 24 jam dan semua perbualan akan dirahsiakan. Cara majlis ilmu juga akan bermula pada 18 September ini, dan pameran bertemakan kesihatan mental akan diadakan sempena acara ini selama 2 minggu di bangunan ICC, di mana seluruh warga Brunei dijemput datang untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang kesejahteraan minda dan penjagaan kesihatan mental. Ya, itu tadi dikongsikan daripada Puan Hana ya mengenai talian bantuan khidmat nasihat kesihatan mental, iaitu talian harapan ya, yang mana orang ramai boleh mendial 145 ya Puan ya, untuk menerima bantuan dan juga khidmat nasihat secara percuma dan juga segera. Itu adalah merupakan salah satu usaha ataupun inisiatif ya daripada pihak Kementerian Kesihatan ya. Bagi untuk membantu orang ramai ya apabila menghadapi apa-apa masalah tidak semestinya juga mengenai dengan bunuh diri ini ya. Mungkin masalah keluarga ingin mendapatkan nasihat motivasi dan juga sebagainya, mungkin boleh saja menghubungi nombor yang telah pun dikongsikan sebentar tadi, talian harapan 145 Puan ya. Baik, penghujung wawancara kita ini Fifah ya. Ingin kita dengarkan jugalah ya, mungkin daripada pihak Puan sendiri ya, harapan dan juga saranan mungkin ya di sebalik Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diraihkan setiap tanggal 10, diingati setiap tanggal 10 September betul ya. Jadi silakan Puan Hana. Okey, akhir kata, sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, saya berharap orang ramai dapat sama-sama menjaga kesihatan mental diri dan orang yang tersayang. Tidak perlu malu atau takut untuk meminta bantuan, kerana kami juga mempunyai harapan yang besar agar orang ramai dapat saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Alhamdulillah ya. Jadi kita merasakan bahawa mengenai tajuk kita ini pendekatan holistik ya, juga adalah antara yang boleh dipertimbangkan ya dalam sama-sama kita ni cuba untuk mengurangkan ya statistik gejala bunuh diri di negara kita ni, Brunei Darussalam ini khususnya ya. Ingatlah bahawa kita ni hidup bertuhan jadi tindakan-tindakan yang kita ni lakukan itu perlulah kita ni fikir dengan
panjang dan juga mendalam, dan mudah-mudahan timbul kesedaran di kalangan diri kita ni akan betapa pentingnya untuk kita ni menghargai nyawa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita hidup di muka bumi yang serba sementara ini ni. Fifa. Apapun itu sahaja ruangan wawancara kita pada pagi ini. Ribuan terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Hana Nakibah binti Aladin, seorang psikologis bersama kita pagi ini dalam segmen Sihat Minda Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, mengubah naratif dan mulakan perbualan mengenainya. Jadi insyaAllah jika ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum Puan Hana. Waalaikumsalam. Terima kasih.